Hai, pada kali ini kita akan belajar tentang bab 2 kimia iaitu struktur atom. Jom kita mendalami bab ini. Hai, Assalamualaikum. Sama saya Mr. Faris di channel Faris Academy Malaysia. Pada hari ini seperti yang saya cakap, hari ini kita akan mempelajari subjek kimia. Oleh itu, sebelum saya mulakan, kepada anda yang baru dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada kawan-kawan anda yang mengambil subjek kimia, supaya kita dapat membantu sama-sama kita untuk jadi lebih cemerlang, lebih memahami suatu subjek itu secara efektif, cepat dan mudah. Okey, jom kita start. Untuk bab 2.1 jirim, kita perlu mengetahui dan memahami apa itu jirim. Jirim merupakan apa-apa bahan yang mempunyai jisim, mass, dan memenuhi ruang, occupied space. Ini adalah dua poin yang penting untuk definisi apa itu jirim. Satu lagi perkara yang penting dalam bab ini ialah teori zarah jirim. Teori zarah jirim menyatakan bahawa jirim ini terdiri daripada zarah-zarah yang halus, yang pertama halus, dan diskrit. Okey, diskrit ini bermaksud dia ialah berasingan dan berbeza-beza. Maknanya dia seperti manusia yang mempunyai individu yang berbeza-beza. Dan disebabkan berbeza-beza macam ni, dia ada satu kat sini, satu kat sini, kita boleh nampak bahawa ada ruang di antaranya. Dan itu adalah key yang ketiga dalam teori ini, iaitu mempunyai ruang. Okay. Yang pertama ialah halus, iaitu terdiri daripada atom, molekul dan ion. Kita akan mendalami tiga benda itu sekejap lagi. Yang kedua, dia diskrit, berbeza-beza dan berasingan. Dan yang ketiga ialah mempunyai ruang antara zarah-zarah tersebut. Okey? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan mendalami apa itu atom, molekul dan ion. Okey. Pertama sekali, jirim dia terpecah kepada dua, iaitu unsur dan sebatian. Dalam unsur, definisi untuk atom ialah zarah paling kecil bagi sesuatu unsur yang mengambil bahagian dalam sesuatu tindak balas kimia. Keywords dia, zarah paling kecil. Yang kedua, di bawah unsur ada molekul. Zarah neutral yang terdiri daripada atom bukan logam yang sama dan berpadu melalui ikatan kovalent. Keywords dia ialah atom bukan logam yang sama dan ikatan kovalent. Di bawah sebatian ada juga molekul. Zarah neutral yang terdiri daripada atom bukan logam yang berbeza, berpadu melalui ikatan kovalent. Ingat tadi, molekul di bawah unsur adalah bukan logam yang sama, tapi molekul di bawah compound ataupun sebatian merupakan atom bukan logam yang berbeza. Itu beza di antara molekul bawah unsur dan sebatian, dan berpadu melalui ikatan kovalent. Dua-dua melalui ikatan kovalent. Dan satu lagi yang terakhir ialah ion, iaitu zarah-zarah yang bercas positif atau negatif. Atom logam menderma elektron membentuk ion positif, atau atom bukan logam menerima elektron membentuk ion negatif. Kita akan mendalami lagi maksud definisi ion ini pada bab yang seterusnya. Dan daya ikatan antara dua ion yang bertentangan cas ini membentuk ikatan ion. Seterusnya kita akan tengok keadaan fizikal jirim. Jom kita tengok klip ini agar lebih faham dan nampak apa sebenarnya yang berlaku dalam bentuk solid, pepejal, liquid, cecair dan gas. Macam mana zarah-zarah ini bereaksi ketika dalam state yang berbeza. Jom kita tengok. Untuk pepejal, susunan zarah adalah padat, rapat, teratur dan kedudukan tetap. Untuk cecair, susunan zarah tidak teratur dan ada ruang kosong antara zarah. Untuk gas, zarah tidak teratur dan berpisah antara satu sama lain. Untuk pergerakan zarah, bagi pepejal, zarah-zarah bergetar dan berputar pada tempat yang sama. Bagi cecair, zarah-zarah bergerak secara rawak.
Dan bagi gas, zarah-zarah bergerak pantas, bebas dan secara rawak. Untuk daya tarikan antara zarah, bagi pepejal, daya tarikan antara zarah sangat kuat. Daya ini yang memegang zarah-zarah tersebut untuk melekat antara satu sama lain. Bagi cecair, daya tarikan antara zarah adalah lebih lemah berbanding pepejal. Oleh itu, zarah-zarah dalam cecair tidak rapat dan mampu untuk bergerak secara lebih rawak. Untuk gas, daya tarikan antara zarah sangat lemah. Oleh itu, zarah dapat bergerak secara bebas. Kandungan tenaga kinetik bagi pepejal adalah sangat rendah. Kandungan tenaga kinetik zarah dalam keadaan cecair adalah sederhana dan kandungan tenaga kinetik zarah bagi gas adalah sangat tinggi. Seterusnya, kita akan tengok teori kinetik G-rim. Teori kinetik G-rim, dia menyatakan bahawa semua zarah-zarah ini bergerak secara rawak. Pergerakan Brown. Pergerakan Brown menunjukkan zarah-zarah ini bergerak secara rawak tanpa ada arah yang tertentu untuk setiap zarah-zarah individu partikels itu. So ada satu ke sana, ada satu ke sini dan dia akan berlanggar antara satu sama lain. Dan itu merupakan poin yang kedua untuk teori kinetik G-rim, iaitu dia berlanggar antara satu sama lain. Dan kita dah tahu dia bergerak, sentiasa bergerak dan berlanggar. Dan satu lagi key untuk teori ini ialah tenaga untuk menggerakkan partikel-partikel ini. Tenaga haba ialah sumber utama bagi partikels ini untuk bergerak secara lebih laju. Jadi, jika kita membekalkan zarah-zarah ini dengan heat energy, tenaga haba, zarah-zarah ini akan bergerak lebih pantas. Dan apabila dia bergerak lebih pantas, rate of collision atau kadar pelanggaran antara zarah-zarah ini akan meningkat. So, macam mana kita nak slowkan perjalanan dia? Pergerakan dia ialah dengan menurunkan suhu. Kita buang haba, kita sejukkan dia. Apabila kita sejukkan suatu G-rim ini, pergerakan dia akan lebih perlahan. Dan apabila lebih perlahan, rate of collision atau kadar pelanggaran antara satu sama lain, zarah-zarah tersebut akan berkurangan. Dan secara automatik, reaction akan menjadi lebih slow, lebih perlahan. Dan teori ini ialah digunakan untuk menerangkan, untuk explain the process of change of state of matter. Maksud dia, teori ini akan menerangkan macam mana sesuatu G-rim itu berubah daripada pepejal kepada cecair dan cecair kepada gas ataupun sebaliknya berdasarkan teori ini. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Oleh itu, jika anda ada sesuatu persoalan, jangan lupa untuk komen di bawah dan insya-Allah saya akan membalasnya secepat mungkin. Jumpa anda di video yang akan datang untuk subjek bukan sahaja kimia, malah maths dan physics. Okey, jumpa anda nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.